Okey. Okey, bye-bye. Ini perempuan, semalam lelaki. Bang, Tito bang. Kan? Nari. Okey, kita pun layan nari kan orang kan. Macam tu lah. Saya Luqman Ul Hakim bin Suhaimi. Kalau umur tu kira muda lagi lah. Muda lagi. Masih lagi kuat lagi lah kan, nak berlari tu boleh lagi lah. Lepas tu saya adalah pengusaha untuk Popiah Tok Leha. Cerita dia sebenarnya agak sentimental value sikit bang. Sebab sebelum ni saya dah ada perniagaan lain yang saya buat. Saya dah ada perniagaan lain tapi disebabkan PKP, pandemik kan. Jadi perniagaan saya yang saya bina dah 2 tahun lebih, 3 tahun lebih tu, dia jatuh lah. So daripada situ saya mencari lah apa peluang yang ada. Banyak juga perniagaan yang saya cuba lah. Saya jual barang daripada Shopee, saya jual ambil barang daripada China. Tapi bila saya buat tu saya rasa macam tak puas. Sebab saya ni suka bercakap dengan orang. Bila kita buat sekarang ni kan zaman orang kata dunia online lah semua kan. Jadi saya rasa macam tak puas lah yang saya buat tu. Saya cari. Alhamdulillah saya jumpa Popiah ni. Dah buat daripada rumah. Tapi kita frozenkan sekejap. Sebabkan apa? Sebabkan kita duduk cuaca panas kat luar ni. Kalau kita macam tu, kalau kita tak frozenkan, bakteria boleh masuk lah. So that's why kita frozenkan sikit. Ataupun kadang kita sejukkan sikit je lah. Supaya dia tak masuk bakteria lah. Popiah ni asalnya datang daripada tok saudara. Tok saudara saya ni, dia dah meniaga Popiah di kampung ni dah lebih daripada 20 tahun lah. Untuk sarakan keluarga hidup dia lah. Jadi daripada situ saya pula ceritanya yang seronoknya lah, saya ni bukan penggemar Popiah bang. Saya tak minat langsung Popiah. Kalau orang rumah saya beli Popiah dekat bazar Ramadan ke kat pasar malam kan, selalu kan ada dalam set kan. Saya akan makan sebatang je. Saya memang tak makan. Itu bukan kuih kegemaran saya lah. Jadi bila saya jumpa tok saudara saya ni, bila saya makan, dia cakap dengan saya lah, okey, cuba try makan. Dia bagi 4 pieces kat situ. Saya habiskan 4 untuk saya. Sedangkan dia suruh share dengan isteri saya. So saya daripada situlah saya rasa macam, boleh pergi jauh dan saya suka makanan tu. So daripada situlah kita bincang, saya belajar buat masakan semua dan kita cuba bawakan ke depan. Masa saya buat dulu, kita mula-mula bila orang dah start kenal tu, saya sebelum ni saya pakai sistem kalau contoh saya tengah goreng, tak apalah tunggu dalam kereta dulu nanti saya hantar. Tapi bila buat macam tu, tiba-tiba dia terlupa bang. Saya jadi terlupa. Mana satu kereta yang order dulu. Dah kita buat sistem beratur. Bila buat sistem beratur pula, kesian dekat orang kat belakang-belakang tu. Sebab dia tak yakin. Orang kata dia tak ada certainty lah, keyakinan yang dia akan dapat barang kita lah. Dapat Popiah tu. So saya tengok kebanyakannya lah customer saya waktu tu, dia macam berdoa je harap dapat. So saya buatkan satu sistem yang mana dia kena beratur, tapi before dia beratur, dia datang ambil nombor dulu dengan kita. Dia bukanlah ambil nombor, dia macam bagi tahu set mana yang dia nak. So nanti kita akan kira, sebab kita dah kira dah siap stok kita berapa kita bawa. Jadi kalau contoh katakan dah habis, dia tak payahlah nak tunggu lama-lama. Kalau contoh masih lagi ada boleh start beratur macam mana orang lain juga. Macam itulah. Dan alhamdulillah lah banyak juga customer bagi feedback. Dia kata dia suka dengan sistem ni. Jadi dia tak adalah kena tunggu lama-lama. Lepas tu dah tunggu 1 jam, sampai tengok habis. Macam itulah. Itu yang kita buat lah sekarang ni. Perjalanan ni agak payah bang. Sebab macam saya cakap benda ni agak sentimental value juga. Saya ni berasal daripada orang yang sederhana lah. Mak ayah saya cikgu. Dan saya tak pernah melalui kehidupan nak buka kemah kan. Jadi day one saya buka tu, kita tak tahu. Kita start lah buka kemah. Beli kemah dulu. Saya ambil SIM pun kat sini. Saya tak tahu pun dia punya kemah tu nak kena pasang siap-siap. Jadi saya pun macam tak apalah, try. Sampai kita unboxing sini, bila dah buka kemah tu, bila kita buka kemah tu kan, tak ada canvas bang. Saya pun takkan nak berniaga macam ni tak ada canvas.
Tapi alhamdulillah lah jiran-jiran saya lah yang bantu. Dia kata, oh kena pasang kemah ni, kena nak angkat kemah macam mana. Dia lah ajar saya semualah. So daripada situlah saya start buat satu. Saya ni tak pandai masak. Perniagaan saya buat sebelum ni bukan F&B kan. Dan saya baru nak orang kata apa, baru nak cuba perniagaan F&B ni. So bila perniagaan F&B ni memang cerita dia kalau niaga makanan mestilah kena pandai masak. Saya masak telur pun hangit bang. Wife saya selalu kenakan saya, apalah awak dia cuba masak mesti hangit kan. Saya memang tak pandai masak. Yang saya boleh bangga dengan orang kalau saya boleh masak ni, dua benda je. Saya masak air, saya masak Maggi. Sebab Maggi 2 minit, letak tinggal. Itu je yang saya pandai. So daripada situlah bang, saya belajar goreng. Daripada tak reti, biasalah tipulah kalau kata kita ni goreng, kita ni perfect setiap masa, tak. Saya belajar goreng. Kadang-kadang sampai pukul 4 pagi saya mencari suhu mana yang sesuai untuk saya goreng. So kita tak tahu. Jadi masa mula-mula tu memang setiap kali saya nak niaga, saya akan bawa termometer tu. Termometer start tu untuk tengok berapa Fahrenheit. Masa tu tak reti, budak tapi kita dah rasa masa tu kita dah rasa kita pro dah. Bila orang tengok, wow, siap ada benda tu lah. So daripada situlah saya buat. Alhamdulillah sekarang ni dengan tengok, dengan rasa minyak pun kita dah tahu dah panas. Alhamdulillah lah, setakat sekarang memang macam tu lah kan. Kadang-kadang saya kalau hari Minggu, selalunya seawal 9.30 orang dah beratur dah. Kalau hari biasa ni dalam 11.30 macam tu lah. Sebab saya start buka pukul 12. So saya buka pukul 12 tu, dalam tempoh dia orang nampak je kereta saya sampai, dia orang dah start beratur dah. Macam tu lah. Paling jauh daripada mana ni? Hari ni paling jauh daripada Terengganu. Abang kita ni daripada Terengganu datang. Baik. Dia orang nak tanya daripada Terengganu ni. Datang daripada Terengganu. Abang kita ni satu pula datang daripada Melaka. Dalam kehidupan yang ramai orang tak tahu, waktu pandemik adalah waktu saya habis duit banyak sangat. Terlampau banyak saya habis duit untuk perniagaan saya. Saya nak survive. Saya nak bagi pekerja saya dulu boleh makan. Saya tak makan tak apa. Yang penting dia orang boleh makan. Saya tak ada duit tak apa. Yang penting dia orang ada duit. Lepas tu perniagaan saya jatuh habis. Duit saya dah habis dah. Sampaikan saya terpaksa pakai duit anak untuk buat. And then daripada situ terdetik lah dalam hati saya macam aku nak kena buat betul-betul untuk anak bini aku. Sebab dia orang support saya bang. Kalau nak ceritakan pasal kisah saya dulu, saya duit orang tak ada bang. Saya duit orang tak ada. Setiap hari wife saya dia akan masakkan kat saya nasi lah, untuk saya makan kat sini. Sebab kita orang memang tak ada duit. Saya tak boleh nak beli kedai-kedai sebelah-sebelah, saya tak boleh nak beli. Tapi wife saya lah setiap hari dia akan masakkan nasi kat saya. Sebab dia tahu saya lapar ke apa. Jadi saya letakkan dalam diri saya, aku kena make something for my family lah. Dan bila orang datang ramai ni, saya tak boleh kata benda ni datang daripada usaha saya bang. Tak. Memang usaha ni datang daripada, semua benda ni Allah bagi bang. Sebab saya pernah duduk satu malam, saya berdoa. Saya minta betul-betul ke Allah masa tu, tolong keluarkan saya lah. Tolong keluar saya daripada kesempitan hidup. Saya tak sanggup tengok anak saya susah. Saya tak sanggup tengok isteri saya susah. Jadi memang hari-hari saya doa. Dan saya yakin rezeki Allah akan bagi. Allah akan bagi rezeki untuk orang yang berusaha. Dan apa yang dapat sekarang ni, semua atas izin Allah. Allah bagi kat saya. Bukan dari usaha saya langsung. Macam tu lah. Saya macam ni lah, saya letakkan diri saya sebagai pelanggan.
saya membeli juga sebelum ni. Dan saya suka layanan. Saya suka orang layan saya. Walaupun sekejap, saya suka orang layan saya. Jadi, saya bawakan konsep itu dekat orang lain. Dia seolah-olah macam ni lah. Saya anggap customer saya yang datang ni, dia bukan customer saya. Dia orang ni bukan customer saya. Dia orang ni adalah kawan-kawan saya. Dia lah adik-beradik saya. Dia lah kakak-kakak abang-abang saya. Jadi, bila mana saya sembang dengan kakak-kakak abang-abang saya tu, layanan saya lain. Jadi, saya memang bersahaja dan saya tak letak barrier. Dia customer, saya ni penjual. Tak. It's not all about money lah. Saya tak tengok sangat duit bang. Kan? Memang kita perlukan duit, tapi saya tak tengok sangat duit. Duit ni tolak tepi dululah. Yang saya pentingkan sekarang ni adalah ukhuwah lah antara saya dan pelanggan. Nak beratur je? Asal macam saya rasa macam pernah dengar ayat tu. Apa benda ni yang kita buat ni, semuanya telah disusun. Kehidupan kita ni semua aturan Allah. Kita nak pergi ke satu tempat pun Allah yang tentukan, Allah yang izinkan. Kalau kita rasa kita nak buat ni, kita buat je. Ramai yang tanya saya, cakap macam mana nak buat macam kau ni kan. Cakap saya tak tahu. Kalau orang tanya macam mana nak orang kata apa? Macam mana bisnes boleh Popiah ni boleh maju? Saya cakap saya pun tak tahu. Sebab kita hanya buat apa yang kita rasa kita boleh buat. Kita just buat. Tapi yang izinkan tu semua Allah. Jadi saya pegang apa benda yang kita buat ni mesti kejar Allah. Kebergantungan saya banyak penuh pada Allah lah. Kita letakkan kebergantungan kita dekat Allah dan kita usahakan apa yang kita nak buat tu. Masih bang datang nanti jumpa lagi bang, jumpa lagi. 2 kali dah bang 2 kali dari Melaka bang Masih. Firstly saya nak ucap terima kasih lah. Saya nak ucap terima kasih dekat isteri saya dan juga ayah saya. Sebab dikala saya jatuh, orang yang betul-betul percaya dengan impian saya hanya 2 orang. Isteri saya dan ayah saya. Okay? Orang lain setakat, bukanlah kata dia orang tak percaya, dia tengok kan. Dia tengok dan dia support. Cuma dia tak betul-betul fully support lah. Okay? Saya nak ucap terima kasih juga dekat family-family yang lain juga. Yang mana sekarang ni dah banyak bagi support dekat saya. Kawan-kawan. Lagi-lagi kawan-kawan saya kat TikTok. Dia orang sangat supportive. Alhamdulillah dah sold out dah. Sekarang pukul 1.30. Setengah dah sold out. Dia sold out tu sebab dia orang dah ambil order dulu. Tapi yang beratur ni kita nak settlekan mungkin dalam setengah jam lagi dah settle aku. Macam itulah. Alhamdulillah abang. Untuk masa depan Popiah Tok Leha ni, impian saya lah. Saya buat ni bukan untuk siapa pun. Saya buat untuk anak dan cucu cicit saya. Itu je yang saya buat. Jadi supaya dia boleh, supaya anak-anak saya, mungkin anak-anak wife saya, anak-anak saudara dan adik-beradik ni, dia boleh orang kata apa, meneruskan perjalanan Popiah Tok Leha ni. Biarlah kita susah, dia orang ni tak susah.